Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Hasnah binti Muhammad Nawi, guru Sirah tahun 6. Mari sama-sama kita lihat buku teks Sirah tahun 6. Apa yang ada di dalam isi kandungan buku teks Sirah tahun 6? Pelajaran pertama, kepentingan negara Islam. Definisi negara Islam, tujuan negara Islam, ciri-ciri negara Islam dan prinsip negara Islam. Pelajaran kedua, pengertian sahabat, pengertian khalifah dan khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pelajaran ketiga, Ahlul Bait. Pengertian Ahlul Bait, isteri-isteri Nabi Muhammad SAW, putera-puteri dan cucunda Nabi Muhammad SAW. Pelajaran keempat, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat jaminan syurga. 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat jaminan syurga: Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita lihat pelajaran yang pertama, iaitu kepentingan negara Islam. Apa pentingnya ada negara Islam? Definisi negara Islam. Pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Saya ulangi lagi sekali. Pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Okey, bagaimana kita nak tahu negara Islam ni? Mudah je, dia sebuah negara yang sesuai, negara yang melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan keadilan dan sentiasa saksama serta memberi kebajikan kepada rakyatnya, tak kiralah sama ada beragama Islam ataupun penganut agama lain. Mari kita lihat sama-sama tujuan negara Islam. Tujuan negara Islam ni mudah je, ada 3. Yang pertama, menegakkan perundangan dan hukum Allah. Yang kedua, merealisasikan keadilan. Yang ketiga, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Okey, yang ada warna-warna yang di bawah tu, itu adalah penerangannya. Jadi, kalian boleh membacanya sendiri. Berikut adalah dalil yang berkaitan dengan ciri-ciri negara Islam yang kita akan pelajari sebentar lagi. Di dalam surah Al-Hajj ayat 41, yang bermaksud iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, yakni solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Mari sama-sama kita lihat ciri-ciri negara Islam. Yang pertama, berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, Majlis Syura, yakni Majlis Mesyuarat sebagai asas pemerintahan. Yang ketiga, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Yang keenam, jaminan kebebasan dan hak asasi. Bagaimana cara nak mengenal ketua negara yang adil dan beriman? Cukuplah dia menunjukkan ciri-ciri seorang yang adil dan mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mari sama-sama kita lihat dalil syura ataupun dalil mesyuarat. Dalam surah Asy-Syura ayat 38, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amruhum syura bainahum ilal ayah. Maksudnya, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Bila kita ada negara Islam, apa-apa yang berlaku mesti kena bermesyuarat. Okay, sekian dahulu daripada saya. Selamat belajar di rumah dan selamat menghayati sirah Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.